Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petang ini anda bersama dengan saya, Fiza Sabjahan di Gelanggang Soal Rakyat. Pada 15 Disember yang lalu, Belanjawan 2021 telah pun diluluskan bagi bacaan kali ketiga. Pelbagai gelagat, aksi dan konflik dalam kalangan ahli politik dapat kita saksikan sepanjang perbahasan berlaku. Tetapi bukan konflik dan drama yang rakyat mahukan. Petang ini, Soal Rakyat membawakan topik Henti Sengketa, Buat Kerja bersama dua orang pakar yang akan mengupas harapan dan kehendak rakyat terhadap ahli politik dan juga pemimpin negara. Yang telah pun bersama dengan saya untuk kita memanaskan lagi gelanggang Soal Rakyat pada petang ini, izinkan saya perkenalkan tetamu di studio pada hari ini. Di sebelah saya, kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Anwar Shahbali Muhammad selaku penganalisis politik UPM. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah sihat. Fiza. Alhamdulillah. Dan hari ini kita juga bersama dengan Profesor Dr. Hu Kiping selaku penganalisis ekonomi dan juga politik serta AJK Pintar. Apa khabar, Prof? Thank you, Sir. Thank you, lady. Terima kasih. Dan sebelum kita nak terus kepada soalan pertama kita pada petang ini, ada sesuatu juga yang ingin kami kongsikan kepada anda, penonton-penonton Soal Rakyat. Kita saksikan bingkisan ini. Suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 69 bilion ringgit. Saya harap semua ahli parlimen bersetuju belanjawan yang dibentangkan sebab ekonomi kita pun tak tentu arah sekarang. Dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2021. Pandangan saya lah, seeloknya semua MP-MP bersetujulah untuk bajet untuk 2021 ni. Memandangkan keadaan kita COVID kan, rakyat yang tak bekerja ngapa kan, tak perlulah berebut kuasa lah apa kan. Sekarang saya tengok bercelaru lah. Kelulusan belanjawan ini membuktikan Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin. Saya menyokong usul ini. Pengkhianat. Terima kasih Yang Berhormat. Kunci dia macam ni ya. Kalau kita bergaduh, apa kerja tak siap. Henti sengketa, buat kerja dan pelbagai harapan rakyat yang diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi untuk soalan pertama, kita nak terus kepada Dr. Hu. Kalau kita lihat rang undang-undang perbekalan 2021 ataupun belanjawan 2021 telah lulus bacaan kali ketiga dengan undian belah bahagian. 111 ahli parlimen menyokong dan 108 lagi menolak. Angka 111 dan 108 menjadi perhatian sepanjang minggu ini yang mana belanjawan itu diluluskan dengan kelebihan 3 undi sahaja. Cukuplah. Doktor. Jadi kan, Doktor? Satu pun cukup, jangan 3. Okey, Doktor. Jadi adakah bilangan 111 itu? Lemah. Kerajaan lemah. Manakala 108 pula menunjukkan adakah pembangkang itu bertambah kuat, Dr. Hu? Tak semestinya. Nampak sekarang hari ini, pecah semua sekali. Syafiq Adam kata, now must change leadership. Jadi dah di PK atau PH sendiri Pakatan pecah belah. 108 bukan tak bermaksud Mahathir tak ikut, Syafiq Adam tak ikut, Lim Guan Yin dan itu Bak Sabu mah pecah dari PH itu PKR. Jadi tak bermaksudnya 108. Yang lebih penting 111 kekok kuat stabil. Memang Razak Zahid mau lawan dengan Muhyiddin, that's a problem. Tapi itu sudah lepas. Tapi yang lebih penting bukannya 108 dan 111, tapi yang lebih penting ini belanja untuk siapa? Rakyat. Untuk Najib Razak ke, untuk Muhyiddin ke? Ini untuk rakyat. Mengapa 108 MP wakil rakyat nak bantah? Ini masalah lah dia. Katanya mengapa untuk rakyat? Dulu dalam PH bajetnya sampai 15% untuk belanjawan projek. Mungkin rasuah lah. Tapi sini cuma 19 bilion, tak sampai 7% untuk projek yang panjang. Yang lain bagi rakyat. Ini rakyat, bajet rakyat. Berbelanjawan untuk rakyat, bukan untuk projek-projek besar. Jadi, mengapa 108 nak lawan? Jadi, ini menunjukkan mereka ni lemah. Dari segi the spirit of the budget. Lemah. Mereka tidak sepatutnya lawan seperti yang dinasihatkan oleh Yang Bertuan Agong. Is for the people. Mengapa nak lawan? Ini salah lah. Bagi saya ini lemah bukannya nombor. Lemahnya dari spirit.
dari itu pendirian mereka. Mereka nak lawan rakyat. Mereka sepatutnya bersatu padu untuk memastikan kelangsungan hidup Macam rakyat. Perak, mengapa boleh? Terus DAP dengan UMNO buat luluskan sekali Demi rakyat. demi rakyat. Okey, doktor. Itu daripada ulasan Dr. Ho sendiri. Tapi Dr. Anwar sendiri, kalau kita kembali semula, bagaimanakah kita melihat adakah 111 itu menandakan kelemahan ataupun 108 itu menandakan kekuatan pembangkang, doktor? Okey, Fiza dan juga Dr. Ho. Kalau saya boleh soroti sebenarnya apa yang berlaku kurang lebih sebulan lebih daripada pembentangan bajet pada 6 hari bulan November tempoh hari dan juga pengundian pada 15 hari bulan 12. Dan kita dapati bahawa Malaysia pada ketika ini berhadapan dengan krisis, iaitu 3 krisis pada ketika ini, krisis politik, krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Ya. Dan juga kalau kita ambil kira angka ni sebenarnya, isu yang paling besar ni bagaimana kerajaan yang ada dapat ke depan. Kalau hari ini kita dapati bahawa, saya boleh bagi satu contoh ya Fiza, contohnya apa yang berlaku pada hari ini, kita melihat pada pemergian Balu Tun Abdul Razak tu sendiri, iaitu Allahyarhamah Tun Raha tu sendiri yang begitu membantu Tun Abdul Razak dalam memacu kerajaan pada ketika itu. Tapi bagaimana atau mengapakan Tun Razak begitu berjaya pada ketika itu? Sebenarnya angka itu begitu kuat pada beliau. Pada ketika krisis 1969, Dr. Ho, Mei 13, peristiwa. Ya. kita dapati pada ketika itu kerajaan masih mempunyai 66%. Masih lagi mempunyai 66%. Maksudnya kerajaan pada ketika itu agak kuat. Cuma krisis itu bukan melibatkan krisis politik kerajaan, tetapi melibatkan kepada politik perkauman dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi bila Tun Abdul Razak ambil alih pada tahun 1970, 6 tahun beliau menjadi Perdana Menteri dalam keadaan politik pada ketika itu kukuh. Dan kalau saya boleh bagi satu contoh, pada tahun 1974, Tun Abdul Razak hanya sekali je beliau memimpin pilihan raya pada tahun 1974. Yes, Sekali Ogos saja. 24. Dan beliau menang dengan majoriti 87%. Disebabkan itulah kekuatan Tun Abdul Razak dengan kerajaan pada ketika itu, dengan angka yang memihak begitu kuat pada beliau, beliau dapat merealisasikan dasar-dasar kerajaan. Banyak dasar-dasar yang pada ketika beliau menjadi Perdana Menteri, dasar ekonomi baru. NEP Education, semua sekali lah. Felcra, LKIM dan juga pelbagai dasar yang dibuat untuk membantu rakyat. Dan juga harus diingat pada ketika itu Buku juga hijau. buku hijau. Selain daripada itu, krisis politik itu sebenarnya ataupun krisis perkauman itu pada ketika itu dikhawatiri membawa kepada isu ekonomi itu sendiri. Sebab itu Tun Razak membawa banyak agenda-agenda ekonomi, iaitu mengimbangi antara pendapatan kaum dan juga mengimbangi antara pendapatan bandar dan luar bandar. Dan pada ketika ini dia berlainan, Fiza, sebab angka itu 111 dengan 1083, bagaimana Dr. Ho, lulus tetap lulus walaupun satu. Cuma disebabkan angka itu terlalu kecil, dekat situ ada sedikit limitasi atau gangguan di situ untuk Perdana Menteri meneruskan. Bila nak teruskan, berlaku keadaan di mana ada sedikit halangan di situ sebab angka itu terlalu kecil untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Saifuddin untuk meneruskan. Tapi apapun, belanjawan telah diluluskan walaupun 3, dan langkah ke depan ni adalah pelaksanaan dia, Fiza. Itu yang kita nantikan atas kertas, bagaimana yang ada kertas itu diterjemahkan dalam keadaan rakyat begitu mengharap pada ketika ini. Okey. Kalau kita silakan. I want to tambah sikit. 108 lawan dengan 111. Sebelum ini, beberapa minggu sebelum ini, Anwar Ibrahim kata masih pilihan PRS negeri, PRN Sabah. Anwar kata Muhyiddin dah pecah, dipecah. Dia akan jumpa dengan yang bertanggung hukum buat kerajaan baru. Tapi sampai hari itu cuma 108. Mana yang lain? MP sudah lari ke. Jadi sepatutnya dalam pelanjawan undinya masa itu dia boleh tolak. Hancurkan pemerintahan PNBN, hancurlah. Saya tak apa makmum. Ini bermaksud dia dah bohong. Kalau kita berbalik kepada belanjawan 2021 ini, seperti apa yang telah pun Dr. Hu dan juga Dr. Anwar katakan, kita harus memikirkan tentang rakyat. Demi rakyat. Itu menjadi kata keramatlah yang bermain dalam kalangan di bibir ahli politik kita ketika berhujah di Parlimen. Namun, kita nak tahu juga sejauh manakah ia diluahkan secara ikhlas. Sebelum belanjawan 2021 diluluskan, dengan desas-desus kerajaan, Perikatan Nasional akan tumbang pada 15 Disember. Dan kita menyaksikan sebanyak 108 menolak kepada belanjawan tersebut. Jadi, adakah belanjawan 2021 ini dilihat tidak bersifat demi rakyat? Mungkin Dr. boleh komen. Okey. Yang pertama sekali,
sekiranya belanjawan pada 15 Disember ditolak, isu yang besar ni kita balik semula kepada apa yang berlaku pada bulan 2 hari itu, iaitu krisis politik yang berulang. Okey. Jadi sebab kita tahu Fiza bahawa pada pengamatan kita sukar untuk mana-mana ahli parlimen pada ketika ini mempunyai satu majoriti. Sebab sekarang ini bukan 112 sebab ada 2 kursi parlimen iaitu Batu Sapi dan juga Gerik dah telah kosong telah kosong, jadi ada 220 di situ. Kita tahu bahawa setakat ini Tan Sri Muhyiddin sahaja yang mencecah 111. Sekiranya bajet pada 15 Disember ini gagal, maka perlu mengenal pasti Perdana Menteri baru yang boleh mencapai angka 111. Dan pengamatan kita menunjukkan amat sukar pada ketika mencari seorang yang mempunyai 111. Disebabkan itulah pelulusan bajet ini satu kelegaan kepada rakyat, Dr. Ho. Mana rakyat begitu lega sebab kerajaan dapat meneruskan dasar-dasar tersebut, dan juga bagaimana tahun 2021 saya melihat macam ni. Suku tahun pertama 2021 dan suku tahun kedua 2021 begitu kritikal. Fiza, angka pada ketika ni semua kebanyakan tidak memihak kepada kita, Dr. Ho. Ambil kira angka pengangguran antara yang terburuk 4.7. Ambil kira GDP suku tahun Mungkin kedua. plus lah. Sekarang pun minus 2.7 third quarter. First quarter 17%, Ya, negative 17, minus 2.7. Third fourth quarter, minus 17%. lagi next year. Dan kalau kita lihat Dr. Ho, sekarang ni PKPB akan diteruskan sampai hujung tahun. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa fokus rakyat ni pada suku tahun utama kehidupan itu sendiri dan bagaimana survival. Dan apa yang diumumkan dalam bajet itu, contohnya BPR itu, bantuan prihatin rakyat, itu cash transfer Bagi kepada rakyat terus. Dan kalau boleh satu lagi Dr. Ho dan Fiza, saya nampak kalau boleh KWSP ni dipercepatkan. Pada ketika ni pemberian atau pengeluaran tu diberikan kepada rakyat pada pertengahan bulan 1, Dr. Pada ketika inilah bulan ni yang begitu kritikal, rakyat nak membelanja untuk anak ke sekolah, anak ke tuition. Kalau kita anak ke tadika sekarang ni, Dr. Yuran tadika lebih mahal daripada yuran masuk universiti. Saya tak nak cucu lah. Jadi inilah dia yang rakyat mahukan segera. Kalau boleh kita percepatkan pengeluaran akaun satu tu, berikan 10,000 sekurang-kurangnya yang diminta oleh rakyat, berikan dengan segera tahap bulan ini supaya mereka dapat membelanja. Dan actually dia adalah satu putaran ekonomi, Fiza. Dan duit itu akan bergerak dan juga ramai akan mendapat manfaat. Multiply effect consumption. Itu sedikit komen daripada Dr. Anwar. Kalau Dr. Ho nak sambung apa yang diulaskan oleh Dia Dr. Anwar ini. Soal prinsip apa itu bajet. Untuk rakyat, demi rakyat. Kalau untuk Muhyiddin, untuk Mahathir, untuk siapa, tolaklah semua. Jadi mengapa nak tolak faedah untuk rakyat? Siapa yang tolak? 108. Siapa mereka? Hantu ke? Wakil rakyat ke? Tak berfikir, tak ada otak ke? Ini untuk rakyat, bukan untuk projek-projek besar. That is the question. Ini soal prinsip. Ini yang kita nak terus bahaskan, nak kongsikan di gelanggang soal rakyat yang semakin panas ini tentang survival rakyat, kelangsungan hidup dan juga ekonomi di negara kita ini. Banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan dua panelis kita di studio pada hari ini. Tetapi kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Soal Rakyat. Henti sengketa, buat kerja. Kita masih lagi berdiskusi berkaitan topik kita di Soal Rakyat pada petang ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad dan juga Profesor Dr. Hu Kee Peng. Baiklah, seterusnya. Dr. Hu, kalau kita lihat pada 4 Disember yang lalu, Agensi Penarapan Antarabangsa Fitch Ratings menyemak turun IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia daripada A- kepada BBB+. Penyusutan itu juga menyebabkan pembangkang mengkritik kerajaan, lebih-lebih lagi hutang kerajaan dijangka melonjak kepada 76% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun 2020 berbanding hanya 65.2% pada tahun 2019. Dan itu Menteri Kewangan kata only 60%. Bagaimana definisinya? Kira banding siapa yang off budget agency macam Khazanah, adalah dia kerajaan belanja pinjaman kerajaan, macam tu UEM Sunrise dia pinjaman kerajaan ke? That is a different definition. Jadi maksudnya tidak 60% masih bagus. Nombor satu. Nombor dua, Fitch Rating memang bukan yang besar sekali, bukan kekasih. Dia tiny saja, dia auditor. Dia cuma menguasai market tak sampai 15% dalam dunia. Dia pandai audit, tapi kali ini dia tak pandai.
Kalau BBB plus stabil, okey. Kalau BBB mana hancurlah Malaysia. Tak boleh dapat pinjaman. Tak ada orang nak beli sovereign rating and Malaysian government security MGS. Tak ada orang beli, cukup tak ada orang mah. Itu that is not fair. Jadi menteri kata not fair. Tapi bagaimana mereka boleh buat? Jadi maksudnya dua. Satu, ini bermaksud dalam PH kerajaan P 2 tahun yang lepas dah salah buat. Ini bukan hari ini saja, bukan kerajaan PN sekarang. Cuma 8 bulan. Dengan 8 bulan hancurlah itu kewangan Malaysia. Jadi dalam 2 tahun selepas ini, dan ini sambung-sambung sekali, cumulative, nombor satu. Keduanya, ini bermaksud kerajaan sekarang tidak engage mereka. Sepatutnya mereka nak berkawan baik atau bekerjasama dengan check with them. You have to engage them to talk about rating. Dulu ada, saya pun di engage oleh Fitch. Mereka tanya saya, what is the politics? Saya bawa orang besar-besar, pinjam. Jadi rasa saya ini kelemahan kerajaan sekarang. Sekarang pula saya rasa komunikasi yang tiga yang penting. Bukan Fitch, S&P, Moody, Mark atau RAM. Mesti berbincang dengan mereka. The job of the finance minister is to engage all the rating agency. Tapi doktor, adakah sebenarnya kalau kita lihat daripada penyusutan taraf IBR itu sedikit sebanyak dapat memberi impak kepada ekonomi negara? Tak ada. Masa dia kata downgrade, stable BBB plus stable. Yang penting, bukan yang not stable. Sampai hari ini, ringgit dah naik. 4.13, 4.1. Sekarang hari kemarin, yesterday, 4.03. Mengapa ringgit naik kalau dia turun BBB plus? Ini bermaksud dia tak pandai. Dialah salah. Bukan. Sepatutnya yang benar adalah ringgit berkait baik atau highly correlated to oil prices. Minyak naik, ringgit naik. Jadi mengapa Fitch tak pandai? Tidak tahu ke sedunia minyak akan naik? Ekonomi rebound dengan cepat. US plus 33%. Third quarter. Fourth quarter memang plus 50%. Jadi maksudnya ekonomi rebound. Jadi minyak naik, kapal pesawat jalan, kapal jalan. Jadi Malaysia, Petronas, kerajaan Malaysia akan dapat duit pendapatan yang lebih besar. At least 30-40 billion boleh tambah lagi. Jadi Fitch tak tahu ke, bodoh ke? There is no foresight. Fitch no foresight. Tak ada pandangan analisis yang perspektif. Itu masalah not fair. Jadi mereka tak buat anggaran ke, ramalan ke. You say downgrade, dia bodoh lah. That is not fair. So sekarang kerja kementerian adalah engage S&P, engage dengan Moody. Beritahunya politik yang penting. Politik ini hari dah tunjuk, atau last week, minggu depan, lepas, tunjuk, PH hancur, pecah belah. Walaupun kerajaan Muhyiddin atau BN, kerajaan BN lemah. Memang lemah, 111. Tapi hancur sini. Jadi lemah, jadi kuat. Relatif. Jadi kerajaan masa PH, satu syaratan, langkah syaratan hancur sekali. Mereka ada 122 wakil rakyat. Hancur, satu langkah hancur. Tapi kerajaan hari ini BN dan PN dah lepas 27 pertengahan clash dalam parlimen. Menang. Won. Itu langkah salah satu kali PH jatuh. Nampak hangat di situ, doktor. Ini sakit lah. Ini sakit. Okay. I'm saying, I kata, ini itu Fitch tak pandai. There's no forecast ability. You know, keupayaan untuk buat ramalan. Ya. Sekarang lagi vaksin dah keluar. Seluruh dunia akan dapat 7 to 8 billion vaksin dalam 6 bulan. Kita kena cari Jadi maksudnya ekonomi mesti rebound. Ya, dan kita kena cari satu titik untuk kita tengok sejauh mana relevannya setiap laporan yang dikeluarkan itu. Mungkin doktor ada sesuatu juga nak dikongsikan. Kalau kita lihat dalam satu laporan media pada 8 Disember yang lalu, Menteri Kewangan menyebut bahawa firma penarafan antarabangsa Fitch Ratings itu tadi menyatakan penurunan penarafan mata wang asing jangka masa panjang Malaysia berkait dengan ketidaktentuan politik di negara. Jadi
ketika ini suasana politik negara sangat dinamik. Kerajaan dikatakan boleh bertukar sebelum tibanya PRU 15 nanti. Dan Dr. Anwar, adakah situasi itu akan memburukkan lagi keadaan dan juga kelangsungan ekonomi di negara kita? Okey, saya melihat begini. Kalau kita dapati apa yang berlaku pada pembentangan bajet dan sehari sebelum itu ada press conference sidang akhbar di mana saham jatuh dan hari berikutnya bila belanjawan diluluskan saham itu naik melonjak. Dekat situ menunjukkan bahawa situasi atau senario politik itu memainkan peranan yang penting dalam naik atau turunnya saham tu. Bukan saja saham, kelangsungan ekonomi itu sendiri dan pasaran kerja sebagainya. Saya mengharapkan begini sebab kalau boleh kita kendurkan krisis politik dengan cari jalan berdamai. Saya rasa ini masa yang terbaik untuk mengamalkan politik berdamai dan juga gencatan senjata politik itu penting. Kalau pagi tadi Dr. Ho, saya melihat gambar tadi Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Datuk Seri Najib Tun Razak, dua bekas Perdana Menteri itu di Masjid Tun Raha. Itu satu perkara yang begitu tertarik oleh saya bahawa boleh diketepikan sebentar politik dan kita juga utamakan rakyat, kita harus utamakan tuntutan negara dan kita akan utamakan juga dalam konteks pagi tadi tuntutan agama itu sendiri. Betapa persekitaran ini sebenarnya perlu dihentikan seketika. Ini bukan masanya untuk berpolitik. Politik insya-Allah lagi lepas selesainya COVID nanti, sampainya PRU ke-15 boleh bertarung dalam medan politik dan undilah siapa rakyat yang inginkan. Inilah masanya untuk parti politik dan juga ahli parti politik berdamai seketika, sekurang-kurangnya menyelesaikan isu ekonomi dan isu kesihatan. Kita belum pernah dalam sejarah negara kita berhadapan dengan krisis Sedunia dan juga tak pernah. Never experience. Dan itulah kita perlukan satu kekuatan politik di mana terdapat keperluan yang mendesak, Fiza, untuk ahli-ahli parlimen, parti politik untuk buat gencatan sekitar politik ini dan duduk mencari jalan penyelesaian bagaimana nak bantu rakyat itu sendiri. Khususnya saya sebut tadi, suku tahun pertama dan suku tahun kedua 2021. Sebab harus diingat moratorium akan habis. Dan juga rakyat Malaysia kena bayar pinjaman dan sebagainya dalam keadaan peluang pekerjaan itu tidak menentu. So itu dia sebenarnya fokus utama kerajaan untuk membantu peluang pekerjaan dalam keadaan rakyat mempunyai peluang pekerjaan dan ada sumber pendapatan yang boleh digunakan untuk membayar pinjaman dan sebagainya. Dan kalau boleh saya mengharapkan sungguhlah hentikan seketika perkara-perkara politik ini sementara waktu dan fokus kepada untuk membantu rakyat dan juga gambar pagi tadi boleh diterjemahkan dalam realiti supaya dalam masa-masa yang mendatang ni politik dapat diketepikan dan rakyat diberikan keutamaan. Harus diingat sebagaimana disebut oleh Fiza tadi, dinamiknya politik Malaysia ni amat dinamik, Dr. Hum. Amat dinamik. Mana rakyat Malaysia ni boleh berubah. Mana yang jadi pembangkang ataupun jangan risau sebab dia boleh berubah sebenarnya. Kita dapati rakyat Malaysia selepas dari PRU ke-14 boleh berubah. Saya bagi satu contoh. Selepas dari PRU ke-14, Pakatan Harapan menang. Hampir 4-5 pilihan kecil itu semua jadi menangi oleh Pakatan Harapan. Tanjung Piang. Kaum Cina, pengundi Cina balik sampai 60%. Dan datang pula yang berikutnya semua dimenangi oleh Barisan Nasional. Nak tunjukkan dinamik politik dan juga berpolitik bila sampai masanya. Pada ketika ini utamakan rakyat. Okey, saya suka nak ambil apa yang Dr. Anwar katakan tadi. Mungkin kita boleh hentikan, lupakan dahulu. Adakah gencatan sengketa politik ini. Dan kalau kita lihat YB itu sendiri yang berkhidmat, haruslah berkhidmat untuk rakyat, Dr. Hu dan juga Dr. Anwar. Dan ini juga mungkin kalau kita lihat kepada jika berlakunya perubahan kerajaan sebelum PRU 15 nanti, sudah pasti hala tuju ekonomi dan juga dasar negara akan berubah. Apakah kerajaan baru itu juga mampu mengawal ketidaktentuan ekonomi semasa dan adakah kesejahteraan hidup rakyat ini akan lebih terjamin? Saya rasa ekonomi mesti naik. Lonjak naik, bukan naik saja. Takkan turun lagi. Walaupun ramai penyakit ataupun COVID, kematian banyak lagi kerana vaksin. Anggaran saya, research saya kata, sampai Jun, mungkin ada sampai 8 bilion. Tak termasuk China dan Rusia. 8 bilion dosis untuk seluruh dunia. Mungkin separuh dapat, separuh tak dapat. Itu yang penting. Dalam Amerika Syarikat, by Jun, zero COVID. Bukan saya cakap. Fauzi yang kata. CDC. By Jun, zero. Jadi bagi negara China, mungkin separuh orang sudah dapat vaksin pun sakit lagi di Afrika. Ada saya tak tahulah. Tapi tak termasuk China, Sinovac, Sinopharm dan Sputnik, Rusia, cuma yang barat.
billion. Cukup. Jadi maksudnya ekonomi sebenarnya lonjak. Naik. Sekarang dah ramai, berapa ratus ribu sudah kena vaksin. Jadi maksudnya ekonomi mesti rebound. Jadi bagi saya memang tak tukar lagi. Minyak akan naik, minyak mentah, sawit naik, elektronik naik, cuma tak naik berancangan. Itu yang susah. Berapa ratus ribu orang tak kerja. Itu yang teruk. Yang lain okey, consumption okey. Itu examination globe semua okey. Ekspor bagus, cuma consumption domestic kurang sikit. Jadi ekonomi naik tidak ada hal. Okey. There's no problem. Maksudnya politik. Politik pun tak ada hal. Kerana mereka dah kalah. PH dah kalah, dah pecah. Jadi sekarang sampai PRU 15 katanya Jun. Terus tak perlu. Parlimen cuma March 18, March ke 18. Tak ada undi. Tak ada undi untuk perbelanjaan. Jadi perbelanjaan dari kerajaan terus masuk kepada rakyat. Rakyat dah beban terturun. Kesusahan turun. Kesejahteraan boleh tercapai. Maksudnya bilanya masuk Jun smooth. Cuma PAS UMNO dengan PN mesti mau bersatu. Yesterday semalam UMNO kata no more muafakat. Semua PN. Okey, very good. Jadi tak ada itu sengketa dalam Barisan Nasional dan PN. Semua masuk PN, Perikatan Nasional. Tak ada lagi muafakat. Jadi maksudnya mereka boleh kerjasama. Di sebaliknya sekarang sini hancur. Okey, itu dari sudut dan sisi pandang daripada Dr. Ho sendiri. Kalau ada sedikit yang ingin Dr. Anwar ulaskan tentang jika berlakunya perubahan kerajaan sebelum PRU ke-15 ini, adakah hala tuju ekonomi dan dasar negara juga akan berubah dan itu juga akan mengganggu gugat dan mengawal ketidaktentuan ekonomi semasa dan juga adakah kesejahteraan hidup rakyat ini akan lebih terjamin, Doktor? Okey, pertamanya seperti yang saya sebut tadi, bila berlakunya perubahan kerajaan tu, tentu sekali berlakunya perubahan Perdana Menteri itu sendiri. Kemungkinan tu berlaku perubahan Perdana Menteri. Tentu sekali Perdana Menteri yang baru tu akan melihat dalam konteks yang lain bagaimana untuk memulakan sesuatu yang baru, membuat perubahan. Dan perlukan masa sebenarnya, Doktor. Dia bukan terus boleh laksanakan dasar tersebut. Dan bila masa tu, isunya pada ketika ini adalah rakyat memerlukan secara terdesak, amat cepat seperti ketika ini, iaitu terutamanya bantuan tunai dan sebagainya. Dan kalau kita ambil semula, kalau sekiranya berlaku krisis politik ni, perkara pertama yang saya nampak adalah amat sukar untuk mana-mana ahli parlimen memperolehi 111 tu, menyebabkan krisis tu berpanjangan dan berkemungkinan juga ia akan menjejaskan segala usaha kerajaan untuk menangani isu-isu ekonomi dan kesihatan. Dan juga kerajaan sendiri, kalau kerajaan itu bertukar, dia perlukan masa, Fiza, untuk recover, mengenal pasti isu dan sebagainya. Mereka baru masuk ofis dan pelantikan dan sebagainya, ambil masa. Begitu lama ambil masa dan pada ketika yang sama rakyat nak begitu segera sebenarnya, amat cepat. Dan kalau kita ambil KWSP itu sebenarnya, betapa kalau saya membaca komen-komen netizen berkaitan dengan KWSP, Doktor, mereka perlukan dengan segera. Itu sebab itu saya sebut tadi, terdapat keperluan untuk menyegerakan pembayaran akaun 1 kepada pencarum KWSP sebab mereka perlu segera. Jika berlakunya perubahan kerajaan, maka berlakulah pelantikan-pelantikan dan sebagainya. Kementerian-kementerian menyusun semula. Ia ambil masa 6 bulan. Kalau kita tengok sebelum ni, Pakatan Harapan pun mengambil masa 6 bulan ke setahun untuk stabilize dari segi pelantikan-pelantikan. Dan juga itu belum lagi pelaksanaan. Jadi kalau kita ambil kira situasi semasa ni, kita perlu bersabar seketika dan juga menunggu PRU ke-15 sebagaimana disebut oleh Dr. Ho tadi. Kemungkinan kalau berlaku lagi pergolakan politik demi politik ini, maka kita tidak jalan penyelesaian kecuali kembali semula kepada rakyat selepas COVID-19 reda. Itu je sebenarnya jalan penyelesaian pada ketika ini yang saya nampak. Okey, kita dah dengarkan dua jawapan daripada Dr. Ho dan juga Dr. Anwar. Ada banyak lagi nak kita kupas, Dr. Ho dan juga Dr. Anwar, tentang topik kita pada hari ini. Anda penonton pastikan terus bersama dengan kami di Soal Rakyat. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat pada petang ini dan kita terus nak tanya kepada Dr. Ho soalan seterusnya. Doktor, kalau kita lihat sengketa politik tanah air ini bukan hanya berlaku antara blok kerajaan dengan blok pembangkang sahaja, tetapi wujudnya juga sengketa dalaman dan sengketa dalaman itu juga dilihat lebih kepada memperjuangkan aspirasi politik masing-masing tetapi dengan membawa cogan kata demi rakyat. Jadi mungkin Dr. Ho boleh kongsikan adakah sebenarnya kalau kita lihat senario ini
ini boleh menguntungkan rakyat dan juga negara, Doktor? Tak boleh. Dulu 60 tahun Barisan Nasional, Perikatan Barisan kuat. Monopoli. Bukan monopoli UMNO, tapi monopoli dengan rakan-rakan Sabah, Sarawak dengan MCA sekali. Itu kuat. Dalam sebuah politik, kalau politik tak kuat, hancurlah negara, ekonomi hancur. Jadi kalau sengketa antara parti, antara PH, antara BN, susah. Rakyat dah boleh terima. Jadi dasar tak boleh dilaksanakan. Tak ada dasar yang bagus. Lawan sampai mati tu. Habislah. Jadi memang tak bagus. Jadi bagi rakyat adalah politik yang stabil. Perikatan yang stabil. Tak kira pakatan ke, Perikatan Nasional ke, mesti mahu stabil. Kalau mau lawan-lawan macam Sri Lanka. Mulai 1982. Antara keluarganya Bandarai Naga. ahli itu siapa kaum Singhalilan pecah 30 tahun Tamil Tiger yang kuasai Sri Lanka hancurlah ekonomi 30 tahun. Jadi sekarang dah mula mungkin mula dari itu 2018 PRU 14 kalau hancur tak kira Melayu ke Cina ke politik Melayu ke pecah-pecah jadi Malaysia ada harapan ke? Harapan mana? Tak tahu macam Sri Lanka macam negara-negara Nigeria Lesotho teruklah mati macam Yugoslavia pecah. Itu jadi bagi saya yang utama politik mesti stabil tak kira Perikatan Nasional ke PH. Mau lawan dengan baik pilihan raya. Jadi kali inilah yang penting PRU 15 tak kira Cina dan Melayu. Dalam PRU 14 tak tahu 70 lebih peratus Melayu pengundi Melayu yang sokong PAS dengan UMNO. Barisan Nasional 95% kaum Cina pengundi Cina tolak UMNO, tolak Barisan Nasional. Itu masalah. Ini politik perkauman. Kali pertamalah polarisasi kauman. Cina di masa itu PH, jadi Melayu di pembangkang. Kali ini dah tukar. Jadi terikatlah pada rakyat sekarang PRU 15. Kalau Melayu masih mau pecah, hancurlah Malaysia. Kerana dominan perkauman dominan kaum yang dominan ada bangsa Melayu, ada Muslim. Masih mau pecah, hancurlah. Tak mau kira Cina tak ada penting. Kerana pengundi Cina tak sampai 20% sekarang. Yang baru, pengundi baru hampir 70 lebih peratus kaum Melayu yang lepas dari 18 tahun. Automatic registration kalau sampai Julai. Hampir 3 juta. Kalau keadaan itu masih kekal, perpecahan dalam politik Melayu, politik Muslim, hancuran negara. Okey. Ini juga ada perkaitannya dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Awal tadi tentang politik damai, perdamaian politik ini. Kalau nak diulas tentang soalan itu tadi. Okey, pertama sekali saya nampak selain daripada apa yang disebut Dr. Ho ni, pada pandangan saya lah untuk PRU ke-15 ni sudah sampai masanya parti-parti politik, tak kira parti politik kerajaan atau pembangkang, mengenengahkan calon-calon muda, Fiza. Sebab kita dah ada terlalu ramai calon-calon yang agak lama, tapi sudah sampai masa untuk kita masukkan darah-darah muda ni sendiri untuk bawa masuk lebih ramai calon-calon muda ni, Fiza. Sebab kita kena tahu bahawa selepas daripada bulan Julai tahun depan, Fiza, tahun depan bulan Julai, maka umur untuk mengundi dah turun Dr. Ho daripada 21 ke 18 tahun. Ya, automatic registration. 3 tahun ni Dr. Ho, Fiza, kalau saya kira lebih kurang 5 ke 6% undi daripada keseluruhan pengundian. Tentu pemuda terdapat keperluan yang mendesak kepada politik atau parti politik untuk mengenengahkan calon muda. Bila lebih ramai calon muda diketengahkan, kita mengharapkan politik itu kepersekitan itu dapat dikurangkan sebab mereka masih baru sebenarnya. Dalam gelanggang politik ini masih baru dan mereka masih belajar. Kemungkinan untuk persertaan itu ada tapi lebih rendah daripada yang kalau kita lihat keadaan berlaku tu ramai yang pengalaman senior sebagainya dan ada sejarah-sejarah politik yang begitu panjang. Kalau kita dapat bawa masuk lebih ramai orang muda itu sendiri, saya percaya politik di Malaysia pada masa akan datang akan jadi lebih dinamik dan lebih membantu dari segi rakyat itu sendiri. Itu yang saya nampak. Jawapan doktor ini nak terus kita bawa kepada soalan seterusnya. Kalau kita lihat sekarang ini kegusaran rakyat, baru-baru ini kekecohan dan juga gelagat ahli politik di Parlimen menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Bagaimana kalau kita lihat ini boleh menambahkan lagi kerusingan, kegusaran dalam kalangan rakyat, apatah lagi dengan ketidaktentuan politik, ekonomi yang tidak stabil dan juga pandemik COVID-19 ini yang masih lagi melanda dunia dan juga negara. Bagaimana
respon doktor lihat ahli parlimen ataupun ahli politik ini di parlimen itu sendiri? Itulah, kalau kita lihat tadi apa yang video yang ditunjukkan tadi, kita dapati dengan jelas bahawa semasa sesi pelanjawan diluluskan itu berlaku perbezaan pandangan. Itu tak apa, perbezaan pandangan itu tak apa. Biasa berlaku perbezaan pandangan dan juga perbezaan dari segi ideologi politik dan sebagainya. Itu ada perkara yang diberikan pertimbangan. Tapi pada ketika ni Fiza adalah pertimbangan yang fokus kepada isu yang kita hadapi sebenarnya, iaitu isu kesihatan dan isu ekonomi itu sendiri. Dan krisis dalam politik negara ni begitu banyak. Kalau saya boleh ambil satu krisis yang berlaku pada UMNO 1987-88, berlakunya perencanaan UMNO tu ni. Krisis tu mematangkan kita. Cuma tinggal lagi pada ketika ini keutamaan kepada rakyat. Politik itu diketepikan sementara. Kita cakap tentang keutamaan kepada rakyat. Tetapi dengan keadaan sebegini, kalau ia masih lagi berlangsung, kepada siapa ni rakyat nak terus bergantung harap? Kalau keadaan Saya sebegini. ingatkan itu, that's not the principal question. Yang penting adalah masalah besar. Urban Malays, urban night, katanya orang bandaran. Yang intelek, yang lebih kaya, yang lebih kuat, yang bising. Yang ramai silent majority dalam desa. Tak ada suara. Tak kira Melayu ke Cina, dalam bandar mereka yang kuasai itu social media ke, surat khabar ke, TV ke, dan lain-lain. Ini lebih kuat suaranya. Sampai mereka banjiri seluruhnya. Nampaknya inilah rakyat bukan. Ini bukan suara rakyat, ini urban night. Yang inilah yang menghancurkan politik stabil. Dalam 60 tahun. Tak kira bersih 10 ke, tak kira itu semua tu demo ke, itu masalah. You have a problem. Ini bukan kelas. Mereka bencikan perkauman, tidak. Kaum politik memang adalah realiti. Hari ini kaum politik. Itu politik kaum. Jadi mereka buat kononnya itulah salah. Tak mau kepauman. Itu salah juga. Mereka kuat. Mereka yang buat bising. Urban Malays yang masalah, urban Chinese yang kuat. Saya think this is a crisis. The crisis of thinking. Bukan kelas. Never the class. It is urban-rural divide. Okey. Dengan apa yang berlaku sekarang ini, adakah ia juga boleh menyebabkan para pelabur asing ini takut untuk melabur di negara kita dan seterusnya boleh menyebabkan ataupun memberi impak kepada ekonomi negara? Okey, kalau kita ambil kira ketidaktentuan politik itu tentu sekali akan memberikan impak kepada ekonomi, sebagai Dr. Ho tadi, bahawa perkara pertama yang akan membuat dasar yang melaksanakan dasar ni adalah ahli parlimen, ataupun lebih spesifik lagi adalah ahli parlimen kerajaan itu sendiri. Sekiranya kerajaan tidak stabil dan juga berlaku press conference, setiap kali berlaku press conference maka berlakulah isu-isu ketidakstabilan berlaku dan pasaran saham menurun. Saya rasa kalau setiap hari ada press conference, maka setiap hari akan pasaran pun turun. Jadi disebabkan ketidakstabilan tu dan angka tadi itu menyebabkan bahawa ketidaktentuan pelabur untuk masuk. Itulah saya sebut tadi, kalau sekiranya berlaku politik berdamai dan buat gejatan sementara waktu ni, bukan untuk kerajaan, bukan untuk pembangkang, tapi untuk rakyat itu. Memperoleh manfaat. Sebab harus diingat Fiza, kalau pelaburan berkurangan maka sukar untuk penciptaan peluang pekerjaan. Sebab peluang pekerjaan banyaknya datang daripada pelaburan yang datang di negara kita supaya investment berkembang, banyak kilang-kilang akan dimiliki. Di situ rakyat Malaysia dapat mendapat peluang pekerjaan. Tapi kalau pelaburan tak ada, ia begitu sukar untuk penciptaan peluang pekerjaan itu sendiri. Okey, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita pada petang ini. Mungkin Dr. Ho boleh kongsikan juga, kalau kita lihat ada sedikit pesanan dan mungkin boleh kongsikan lebih lanjut lagi tentang Urban Night itu tadi. Pesanan-pesanan kepada ahli politik, tidak membuat kejutan-kejutan yang mungkin boleh menyesatkan rakyat, Dr. Ho. Susah. Power, crazy. Itu masalah. Jadi bagi contoh PH 2 tahun sampai sekarang. Turun DFI. Mengapa bising? Tiap-tiap hari Menteri Kewangan dan Muflis, we are bankrupt. Loh. Apa yang orang kata lagi? Tak ada satu komunikasi yang betul. Marah India. India tak beli sawit, hancurlah orang kampung. Marah China, tak masuklah sini. Marah Amerika Syarikat. Jadi masih PH 2 tahun turut-turut memusuhi seluruh dunia. Jadi turunlah DFI. Ini masalah, bas bising. Tapi sekarang pula ada satu senario, satu suasana yang lebih baik.
saya haraplah menang lagi di PRU 15. Kalau sudah menang, buatlah betul-betul komunikasi ke, pemerintahan ke, dasar bagus ya. Okey. Tapi rakyat yang penting, siapa mereka nak undi. Masih mau PH turun, no problem. Bagi dia menang. Tapi jangan dah kesal-resal lagi. You go one way, one party menang. Kalau tidak, hancurlah negara. Macam Sri Lanka. Jangan Sri Lanka. Orang Singhali pecah sampai 30 tahun. Orang Melayu pecah 30 tahun. Habislah Malaysia. Itu masalah saja. Mesti politik tak kukuh, tak stabil, hancurlah Malaysia. Baiklah, itu daripada Dr. Hu. Jadi cabaran 2021 yang sedang menanti dengan ketidakstabilan ekonomi dunia dan juga kesan pandemik COVID-19 ini, Doktor. Okey, tahun 2020 akan berlabuh tirai kurang lebih 12 hari lagi dan juga Malaysia berhadapan dengan sekurang-kurangnya dua krisis. Kalau kita dapat pulihkan krisis politik, kita berhadapan krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Dan pada pandangan saya, Fiza, rakyat sudah amat keletihan, itu perkataan dia, keletihan dengan politik Malaysia. Pasca PRU ke-14, apa yang jadi sehingga pertukaran kerajaan pada bulan Mac tempoh hari, berlaku krisis di negeri Sabah sampai pembubaran Dewan Negeri Sabah pada bulan September COVID, dan yang terbaru berlaku di negeri saya sini, negeri Perak pada bulan ini, iaitu pertukaran menteri besar. Sehingga kan kalau selalu ayah saya call saya bercerita tentang politik, sekarang dah tak telefon dah sebab terlalu banyak sangat dah letih dengan politik ni sendiri, menyebabkan rakyat Malaysia ni dah agak muak dengan politik dan mereka sebenarnya menanti apakah yang akan mereka perolehi terutamanya pada awal tahun depan untuk membantu ekonomi mereka. Sebagaimana saya sebut tadi, Tun Abdul Razak sendiri lepas berlaku krisis, beliau memulakan dengan ekonomi itu sendiri. Itu Barisan Nasional. Termasuk semua parti-parti berbangkang, PAS ke, gerakan masuk sekali. Tapi sekarang tak boleh. Pasal PH masih mau jadi kerajaan. Satu pola besar. Okey, sikit Doktor. Itulah saya nampak, kalau boleh saya ulang semula lah. Kembali semula kepada politik berdamai dan hentikan semua ketika kita buat gencatan politik itu. Yang penting sekarang ni untuk sekurang-kurangnya untuk 6 bulan ke depan, Fiza. Jangan lawan sampai PRU 15. Don't fight until 15 election. Kita berdamai demi untuk kelangsungan dan juga kesejahteraan rakyat di negara kita. Ya, rakyat. Kalau ada dia okey, kaya okey. Kalau ada cukup makan, bagaimana ada kerja? Betul. Menganggur. Yang penting untuk rakyat. Ya, untuk rakyat. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hu dan juga Dr. Anwar di atas perbincangan kita pada petang ini. Henti sengketa, buat kerja. Mungkin kalau kita boleh ambil daripada apa yang dikongsikan tadi, kalau boleh kita adakan perdamaian, kita adakan juga gencatan sengketa politik itu bagi sama-sama kita memastikan kelangsungan hidup dan juga ekonomi rakyat di negara kita. Kita harus berhadapan dengan musuh yang tak dapat kita lihat sekarang ini, iaitu COVID-19. Kita harap kita dapat bersatu sehingga ke PRU ke-15 nanti. Yes, wait until 15. Lawan sampai mati. Ya, baiklah. InsyaAllah. Dan semoga kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama pada minggu hadapan dalam Suara Rakyat. Semoga yang kami kongsikan dapat memberi manfaat berguna untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.